I nak sembang sikit pasal Polycystic Ovarian Syndrome, ataupun kadang-kadang kita duk sembang-sembang kita duk sebut PCOS kan. Okay? Sebab banyak sangat orang yang duk tanya dekat DM Instagram especially, minta explanation tentang PCOS ni. Okay, first of all, bila kita bercakap tentang PCOS, kebanyakan orang akan terfikir pasal cyst. Ada orang akan duk fikir pasal jerawat kat muka. Ada orang akan fikir, oh PCOS susah nak mengandung. Betul ke tu? Okay, sekarang ni kita tengok balik Polycystic Ovarian Syndrome. Apa benda sebenarnya ni? Okay, PCOS ni sebenarnya instead of kita kata dia satu penyakit, we normally refer to it as a syndrome. Segagas simptom-simptom yang kita panggil dia PCOS lah, Syndrome Polycystic Ovary. Aku macam duk belik kan. So basically kita tak kata dia penyakit PCOS, kita kata dia adalah syndrome sebab dia ada gagasan simptom. So basically PCOS ni adalah penyakit di mana kalau orang tu kena PCOS, dia punya period akan irregular, akan menjejaskan kesuburan. In term of cyst pula, ada certain orang dapat cyst, ada certain orang with PCOS dia tak ada cyst. And satu lagi, PCOS ni boleh menjejaskan penampilan. Ada orang senang sangat naik berat badan, dia jadi gemuk, muka berminyak dan kulit berjerawat. Okay, first sekali sebelum kita pergi kepada sindrom, kita nak tahu apa sebenarnya Polycystic Ovary. Okay, Polycystic Ovary ni adalah ni, contoh ni ovary kita ni, penumbuk aku lah, tapi aku nak abang kata contoh ni ovary lah. Okay, ovary untuk orang normal macam besar ni je. Susah lah aku nak buat ni. Ovary untuk orang normal contohnya besar ni, sepenumbuk. Ovary untuk orang yang ada Polycystic Ovary ni sebesar 2 penumbuk. So orang yang ada PCO, dia punya ovary lebih besar daripada orang normal. Dan juga ovary dia tu ada 2 kali ganda folikel. 2 kali ganda folikel, maksud folikel ni adalah dia dekat ovary dia tu ada ruang-ruang yang berisi dengan air bila melepaskan telur. Lepas ovulation tu, dia punya ruang terisi air tu lagi banyak daripada orang biasa. So kita panggil Polycystic Ovary lah, ovary jenis-jenis macam tu. Orang yang ada Polycystic Ovary belum tentu dia ada PCOS. Tapi kalau orang yang ada PCOS, confirm ovary dia adalah Polycystic Ovary. Okay, so sekarang kita moving on, kita nak tahu apa simptom-simptom PCOS ni. First kali kita tengok simptom-simptom yang secara zahirnya, yang kita boleh nampak pakai biji mata 2 ni kan. Ada korang ada 3 biji mata? Tak ada kan? Okay, so contoh-contoh simptom yang ada, first kali adalah haid yang tak teratur. Okay, kadang-kadang 2-3 bulan tak mai haid, kadang-kadang setahun tak mai haid. Tu bahayalah bila haid tak teratur, kesuburan pun terjejas. Okay, lepas tu jenis yang obese, overweight, makan sikit berat naik kemain laju, nak turun tu bercinta nak bagi hilang 1 kilo pun. Okay, orang yang berbadan besar dan juga susah nak turun berat badan. Okay, lagi satu, orang yang PCOS ni simptom dia adalah hirsutism. Hirsutism ni maksudnya dia hairy, dia ada rambut, bulu-bulu dekat tempat yang sepatutnya perempuan tak ada lah. Contohnya macam bulu-bulu dekat muka, ada misai, nampak janggut, bulu-bulu dekat badan. Selalu perempuan tak berapa nak banyak bulu macam lelaki kan. Tapi kalau orang yang ada PCOS, yang ada simptom hirsutism ni, dia akan ada bulu. Okay, kita tak payah cerita lah pasal kulit berminyak, pasal jerawat. Itu memang kebanyakan orang yang ada PCOS ni ada. Lepas tu disebabkan tak subak, haid tak teratur tadi, susah nak mengandung. Itu ada jugalah. Ada yang orang kepala jadi botak, ada juga orang yang badannya senang hitam dekat celah-celah pelipat leher ni, dekat bawah ketiak, dekat bahagian alat sulit, senang hitam. Ini antara simptom-simptom PCOS jugalah. Okay, kena ingat lain orang dia punya simptom tak sama, dia macam spektrum tau. Ada orang sikit je dia punya simptom ni tak nampak sangat. Ada orang ekstrim, memang obvious sangat hitam dekat belakang leher dia, memang obvious sangat misai kat muka dia. So lain orang, lain dia punya spektrum of symptom ni. So punca, apa yang menyebabkan PCOS ni? Okay, for now, sebab ataupun punca yang betul-betul valid untuk PCOS ni masih belum clear. Tapi kita boleh simpulkan yang PCOS ni adalah genetically inherited. Maksudnya kalau kita ada keturunan, mak kita, makcik kita, adik-beradik kita ada PCOS, besar kemungkinan
kita pun boleh kena PCOS juga. Sebab dia penyakit yang boleh diwarisi. PCOS ni basically simptom-simptom yang terjadi ni disebabkan hormonal imbalance. Okay? Hormon yang pertama tu adalah hormon testosteron. Testosteron ni hormon lelaki lah. So orang yang ada PCOS, dia punya testosteron level dia lagi tinggi daripada orang biasa yang tak ada. Pasal itulah kena hirsutism, naik-naik bulu kat muka apa semua tu kan. Second adalah hormon insulin. Insulin ni adalah hormon yang penting untuk dia convert. Okay, bila kita makan, makanan kita tu bergula kan, dia ada glukos kan. Insulin ni akan convert makanan yang kita makan tadi, glukos tu dia akan convert, bawa pi jadi energi, tukar jadi energi supaya badan kita ni boleh operate macam biasa. Tapi bila badan kita ni ada insulin resistant, bila kita PCOS, kita akan ada insulin resistant, badan kita tak dapat detect insulin tu. Mana insulin, tak ada insulin. Sebab insulin resistant tadi tu lah. So, badan kita tak nampak mana-mana insulin, dia produce lagi insulin untuk badan kita. So, dah jadi terlalu banyak insulin dalam badan, kita pun boleh jadi gemuk, height tak teratur, berat badan jadi besar. Lepas tu yang kena kencing manis, darah tinggi dan macam-macam lagi. So, ini adalah antara punca-punca kenapa boleh terkena PCOS ni. Okay, macam mana doktor nak diagnose seseorang ni dia ada PCOS? Okay, this is from I punya pembacaan. Mungkin ada cara yang baru ataupun doktor ada updated diagnosis. Ialah sebab I tak diagnose penyakit, so mungkin ada yang I tak tahu. But this is from what I've learned. First kali, macam mana doktor diagnosis ni? Kalau dia macam tick, okay, dia ada simptom-simptom kan. Kalau seseorang tu tick dua simptom yang kita sediakan tu, maksudnya dia boleh didiagnosiskan sebagai pengidap PCOS. Boleh didiagnosiskan. Apa-apalah hampa faham lah. So kalau dia ni contohnya dia ada bulu-bulu kat muka, dia ada cyst, so kita boleh tick, dia ni ada PCOS. Okay, so first adalah height yang tak teratur. Second adalah bulu-bulu dekat muka. Third, boleh buat test lah hormon level kat dalam badan. Kalau testosteron tinggi, okay, tick 1 point. Yang keempat, kita buat ultrasound untuk tengok ada cyst ke tak. So kalau pesakit tu tick 2 antara yang kita sebut tadi, then boleh jadi pesakit tu akan didiagnoskan penghidap PCOS.